Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Kita merafakkan rasa bersyukurnya kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita alhamdulillah dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam siaran pada kali ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sirah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kali ini kita akan mengambil sekelumit daripada sejarah hidup, sumbangan besar yang pernah dilakukan oleh sahabat yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan maksud orang yang paling tahu dari kalangan umatku tentang halal dan haram. Sahabat yang dimaksudkan yang wafat dalam usia yang begitu muda, 33 tahun. Sahabat ini adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita ambil terlebih dahulu siapa beliau, biografi beliau. Sedikit berkenaan dengan Muaz bin Jabal. Gelarannya adalah Abu Abdurrahman. Nama beliau adalah Muaz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Khazraji. Bila disebutkan bin Aus, Aus adalah salah satu daripada dua kabilah yang besar yang membentuk majoriti masyarakat Madinah, dan juga Al-Khazraji. Jadi bermakna beliau ini berketurunan Khazraj, dengan erti kata berasal dari Madinah. Beliau ini, Muaz bin Jabal ini, yang masuk Islamnya ketika berusia 18 tahun. Ia mengikuti rombongan beberapa orang Madinah yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seusai mengerjakan ibadah haji sekitar 2 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Kita maklumi bersama, ibadah haji merupakan syariat yang telah pun diperkenalkan, diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam jauh sebelum ini. Maka ia terus diamalkan oleh masyarakat Arab. Maka apabila Nabi SAW mengetahui adanya beberapa orang daripada Madinah yang ketika itu dikenali sebagai Yasrib juga menunaikan ibadah haji, Nabi mengadakan pertemuan sulit. Pertemuan sulit maksudnya adalah pertemuan yang agak tersembunyi, luar daripada pengetahuan orang ramai. Dan pertemuan ini berlaku 2 kali. Iaitu 2 tahun sebelum Nabi SAW berhijrah dan tahun berikutnya.
Dan pertemuan ini diadakan di tempat melontar Jamrah Aqabah. Sebab itu dinamakan Bai'ah Aqabah. Bai'ah, sumpah taat setia, janji taat setia. Aqabah, bertempat di Aqabah, tempat melontar Jamrah Aqabah. Ketika itu tempat melontar Jamrah Aqabah, selain daripada Jamrah Ula, Jamrah Wusta, tapi Jamrah Aqabah, di situ terdapat sebuah bukit yang agak tinggi juga, di mana bukit ini, di baliknya, kalau seseorang berada di balik bukit itu, orang yang lalu lalang ramai tak nampak. Di situlah Nabi SAW mengadakan pertemuan dengan para sahabat ataupun orang-orang dari Yathrib ini, dari Madinah ini. Termasuklah dalam pertemuan Bai'ah Aqabah yang pertama adalah Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. So Nabi dalam pertemuan sulit ini, Nabi perkenalkan Islam. Nabi mengajak mereka supaya jangan menyembah berhala, berhentilah. Jangan saling bermusuhan antara satu sama lain dan sebagainya. Dan mereka menerima baik apa yang diserukan, apa yang diajak oleh Nabi SAW. Maka itu dikatakan bai'ah, janji taat setia. Setahun berikutnya berlaku perjanjian ataupun bai'ah Aqabah yang kedua. Dan Muaz bin Jabal ikut serta dalam pertemuan ini. Jadi pertemuan pertama beliau ikut, pertemuan kedua juga beliau ikut setahun selepasnya. Pada pertemuan yang kedua ini, bila orang-orang Yathrib ingin pulang ke Madinah, Nabi SAW mengutuskan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu untuk menyertai rombongan orang-orang Yathrib ini pulang ke Madinah, dan untuk tujuannya untuk menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Madinah. Jadi boleh dikatakan bahawa Mus'ab bin Umair radhiyallahu an juga seorang sahabat, anak muda juga, boleh dikatakan merupakan orang utusan ataupun duta Islam yang diutus oleh Nabi SAW. Dan ini semuanya sebelum hijrahnya baginda ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bila mana Mus'ab bin Umair radhiyallahu an menyebarkan Islam di kalangan masyarakat Madinah, maka Muaz bin Jabal, sejarah yang sedang kita perkatakan tentangnya, Muaz bin Jabal radhiyallahu an turut membantu Mus'ab dalam penyebaran Islam di kalangan masyarakat Madinah. Sebab beliau dah awal-awal masuk Islam dalam bai'ah pertama, iaitu sekitar setahun sebelumnya. Kita ambil contoh sedikit sejarah cara bagaimana Muaz bin Jabal radhiyallahu an menyebarkan dakwah ini ataupun berdakwah. Muaz bin Jabal radhiyallahu an berkawan rapat dengan Muawaz, dengan anak muda yang lain juga namanya Muaz, sama juga, dan Khalad. Muaz dan Khalad ini sebenarnya tiga adik-beradik, anak-anak kepada Amr bin Al-Jamuh. Saking rapatnya Muaz bin Jabal dengan Muawaz, dengan Muaz, dengan Khalad, Muaz bin Jabal perkenalkan Islam, dan ketiga-tiga beradik ini alhamdulillah memeluk Islam. Hanya saja ayah mereka yang dah agak lanjut usia, iaitu Amr bin Al-Jamuh, belum masuk Islam.
ia masih terus menyembah patung-patung berhala, termasuklah patung berhala yang paling ia suka, iaitu Manatah. Salah satu di antara patung-patung berhala bernama ataupun dinamakan sebagai Manatah, iaitu Tuhan Manatah. Ketiga beradik dengan idea didatangkan oleh Muaz bin Jabal berpakat bagaimanakah caranya mereka nak menyedarkan ataupun nak mengajak orang tua tiga beradik ini, iaitu Amr bin Al-Jamuh ini, memeluk Islam. Maka Muaz bin Jabal radhiyallahu an memberikan idea, yang mana idea ini dilaksanakan bersama. So, tiga beradik ini, Muaz dan juga Khalad, balik ke rumah mereka, bawa keluar patung berhala Manatah ini tanpa pengetahuan ayah mereka, Amr bin Al-Jamuh, dan diletakkan di tempat pembuangan sampah. Kemudian mereka diam aja, senyap aja, buat tak tahu je. Bila ayah mereka nak menyembah patung Manatah ni, ia melihat, mana pergi patung ni? Tak ada. Dia cari keliling rumah, tak ada. Akhirnya bila ia melihat di tempat pembuangan sampah, ia mendapati bahawa patung Manatah itu berada di sana. Nah, dia pun cepat-cepat, yelah namanya kan patung berhala yang disembah, dia cepat-cepat bersih-bersihkan daripada kotoran, kemudian diletakkan di tempat asalnya kembali di dalam rumah. Satu hari, malam yang kedua, tiga beradik ini buat benda yang sama seperti mana semalamnya, iaitu bawa keluar patung Manatah dan diletakkan di tempat pembuangan sampah, tempat yang sama. Sekali lagi, buat kali yang kedua, hari yang kedua, Amr bin Al-Jamuh, ayah mereka ini, cari mana patung berhala ni, mana patung Manatah ini. Dia dah nak sembah dah, maka dia cuba cari di tempat pembuangan sampah. Memang kat situ pula. Kenapalah patung ni suka sangat kat mana? Tempat pembuangan sampah ni. Dalam banyak-banyak tempat, kenapa tak ada tempat lain? So, jadi dia bersihkan sekali lagi dan diletakkan kembali ke tempat asalnya dalam rumah. Buat kali yang ketiga, tiga beradik ini juga buat perkara yang sama. Bawa keluar secara senyap-senyap patung Manatah ini dan diletakkan di tempat pembuangan sampah yang sama juga. Tapi sewaktu mereka meletakkan patung Manatah ini di tempat pembuangan sampah, Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kawan mereka lah, melihat ataupun mendapati di tempat pembuangan sampah pada hari itu terdapat seekor bangkai anjing. Bila disebut bangkai, maknanya anjing yang dah mati tu, dah meninggal tu. Maka apa yang dikatakan oleh Muaz bin Jabal kepada tiga beradik ini, kepada Muawaz, kepada Muaz adiknya, dan juga kepada Khalad adiknya yang seorang lagi, tiga beradik ini dikatakan kepada mereka oleh Muaz bin Jabal, apa kata patung ini kita letakkan bersebelahan dengan bangkai anjing ini, dan tangan Manatah itu diletakkan di atas badan bangkai anjing tadi, iaitu kelihatannya
seakan-akan Manata ini, patung ini sedang memeluk bangkai anjing tu. Fine. Setuju. Agreed. Idea yang didatangkan oleh Muaz bin Jabal. So, 3 beradik ini bersama Muaz bin Jabal setuju. Dan ini kejadian yang ketiga. Ayah mereka, Amr bin Al-Jamuh, sekali lagi mendapati mana pergi patung ni. Lalu ia teringatlah, dah 2 kali kan, di tempat pembuangan sampah. Dia pergi terus menuju ke tempat pembuangan sampah. Lalu ia melihat memang betul ada di situ, tapi kali ini lebih, nak kata seram pun tidak, nak kata sedih pun bukan. Maknanya dilihat patung Manata ini sedang memeluk bangkai anjing. Jadi ia cepat-cepat mengambilnya dan ia pun bersih-bersihkan. Lalu Amr bin Al-Jamuh ni terfikir, mengapa tidak ya aku meletakkan sebilah pedang di samping patung Manata ini. Kalau sekiranya ada sesiapa, dan dia pun tak tahulah yang buat itu semua adalah anak-anak dia bersama Muaz bin Jabal. Kalau ada sesiapa yang nak mengapa-apakan patung Manata ini, biar pedang ini digunakan untuk membelasah mereka, untuk membunuh orang yang cuba nak mengapa-apakan patung Manata ini. Jadi dia tak jadi pada kali ini, kali ketiga ini tak jadi bawa balik patung berhala itu ke dalam rumah, tapi diletakkan sebilah pedang di samping patung Manata ini, masih di tempat pembuangan sampah. Esoknya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila ia melihat ke tempat di dalam rumah, tempat yang biasanya diletakkan patung Manata ini, memanglah tak ada. Okey, maknanya patung Manata itu berada mungkin di tempat yang sama, tempat pembuangan sampah tu. Dia pergi meluruh ke tempat pembuangan sampah dan dilihat bahawa pedang yang ia tinggalkan bersama dengan patung tu di tempat pembuangan sampah tu masih gitu juga, tak berubah-ubah. Lalu ia berkata dalam hatinya, kalaulah patung Manata ini berkuasa, mampu bertindak, niscaya akan mungkin terbujur kaku mayat orang yang melakukan penganiayaan ataupun perbuatan tersebut. Tapi tidak, dia masih lagi, patung itu berada di situ, pedang yang diletakkan di sisi patung Manata itu masih juga di situ, dan begitu juga ia akhirnya Amr bin Al-Jamuh terfikir, ini benda mati, benda yang tak hidup, bahkan yang tak memberi sebarang mudarat ataupun boleh mendatangkan sebarang manfaat. Mengapa aku sembah ya? Dah mula ia terfikir. Jadi dalam satu kesempatan di mana 3 beradik ini ketika itu sedang bersama dengan Muaz bin Jabal radhiyallahu an, Muaz dan juga Khalad bersama-sama dengan Muaz bin Jabal bertemu dengan Amr bin Al-Jamuh, ayah mereka ni, dan bertanya, berdialog, berbicara dengan cara yang cukup sopan kepada Amr bin Al-Jamuh. Ayah, bila mana patung yang tidak bernyawa, bahkan yang tak ada sebarang kuasa, yang tak boleh memberikan mudarat ataupun mendatangkan manfaat,
Yang disembah tu buat apa? Bukankah ada di sana satu kuasa, bahkan kuasa yang daripada yang maha berkuasa? Itulah yang sepatutnya disembah. Maka akhirnya dengan cara berdakwah Muaz bin Jabal yang dibantu oleh 3 beradik anak-anak kepada Amr bin Al-Jamuh ini, Amr bin Al-Jamuh masuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dah terlanjur kata orang tu kita menyebutkan nama Amr bin Al-Jamuh. Amr bin Al-Jamuh ni walaupun dah usia tua, ia bukan hanya sekadar seorang lelaki yang punya 3 orang anak yang bila mana masuk Islam terus senyap aja. Tidak. Ia tercatat sebagai salah seorang di antara orang-orang yang menyumbang kepada Islam. Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu, dalam sesetengah kitab-kitab yang dicatatkan, Amr bin Al-Jamuh apabila mendengar seruan daripada Nabi SAW untuk mempertahankan Islam, dalam peperangan Uhud. Peperangan Uhud menyaksikan tentera Islam diserang ataupun berhadapan dengan musuh orang-orang musyrikin Quraisy. Peristiwa sebagaimana yang kita maklumi, peristiwa perang Uhud terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Perang Uhud ini adalah sebagai langkah tindak balas orang-orang musyrikin Quraisy yang kalah dalam peperangan Badar setahun sebelumnya. Perang Badar tahun kedua Hijriah. Nah, ini perang Uhud. Tentera musyrikin Quraisy masih lagi dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Maka Rasulullah SAW dalam nak mempersiapkan bala tentera, maka Rasulullah SAW menyeru orang-orang para sahabat untuk ikut serta dalam peperangan. Amr bin Al-Jamuh ni bukan sekadar dah lanjut usia. Ketika itu ada sebahagian riwayat menyatakan bahawa usianya dah mencapai 60 tahun pun. Bukan sekadar ia dah lanjut usia, tapi Amr bin Al-Jamuh ini juga seorang lelaki timpang kaki dia. Maaf cakap, timpang kakinya. Maka bila Nabi menyeru, mengajak para sahabat untuk memeluk Islam, ketiga-tiga anaknya, Muaz dan Khalad, telah pun berjaya disenaraikan oleh Nabi sebagai salah di antara tentera. Termasuklah Muaz bin Jabal, kawan mereka ni. Dah ibaratnya direkrut oleh Nabi SAW bagi menghadapi perang Uhud ini. Maka Amr bin Al-Jamuh datang, maaf cakap, dengan keadaan timpangnya, menemui Rasulullah SAW, minta supaya Nabi sertakan beliau juga. Nabi kemudian berkata kepada Amr bin Al-Jamuh, maaflah, contoh saja, contoh. Kita gunakan lenggok bahasa ataupun cara kita. Apa kata Nabi kepada Amr bin Al-Jamuh apabila beliau meminta untuk disertakan bersama dengan 3 anaknya dalam peperangan Uhud ini? Nabi SAW mengatakan, Pakcik, tak apalah. Pakcik pulanglah ke rumah. Memadalah, cukuplah dengan 3 anak pakcik, Muaz dan juga Khalad, yang disertakan dalam pasukan tentera Islam ini.
memadalah. Sebab 3 anak dah ikut. Apa yang dijawab oleh Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu? Dengan penuh sopan ia mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kerana usiaku yang membuatkan aku tidak dapat ikut serta sebagai tentera dalam peperangan Uhud ini? Apakah kerana kaki aku yang timpang, aku gagal disertakan dalam pasukan tentera? Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu ya Rasulullah, izinkanlah aku ikut serta dalam peperangan ini bersama ketiga-tiga anakku. Izinkanlah aku. Izinkanlah aku. Dengan peperangan ini, moga-moga aku gugur syahid di jalan Allah. Dan izinkanlah aku memasuki syurga. Biarkan aku memasuki syurga Allah dengan kaki tempangku ini ya Rasulullah." Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dia Amr bin Al-Jamuh. Bila mana rayuannya ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Rasulullah tak dapat menolak, kerana beliau bersungguh ingin ikut serta dalam peperangan walaupun ketiga-tiga anaknya telah disertakan. Dan bila mana beliau dikhabarkan oleh Nabi yang beliau dibenarkan ikut serta dalam peperangan, beliau pulang ke rumah dan beliau berpesan kepada isterinya. Amr bin Al-Jamuh ini berpesan kepada isterinya, jangan nantikan beliau pulang. Beliau tidak akan pulang ke rumah. Sebaliknya, beliau ingin pulang, maksudnya tidak masuk ke rumah, tapi beliau ingin masuk ke syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini dia Amr bin Al-Jamuh. Seorang yang dah lanjut usia, seorang yang cacat kakinya. Tapi ini semua faktor usia yang dah lanjut, faktor cacat kakinya, tidak menyebabkan beliau ini rasa tersekat, rasa terhalang, rasa terasing dari menyumbang kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, inilah sedikit sekelumit tentang Amr bin Al-Jamuh yang awalnya masuk Islam adalah hasil usaha apa yang dilakukan oleh anak-anaknya bersama rakan mereka, sahabat mereka yang sedang kita perkatakan sejarah berkenaan dengannya, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kembali ke sirah Muaz bin Jabal, bukan setakat beliau ini menyertai perang Uhud, bahkan perang Badar sebelumnya, beliau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertai setiap peperangan semasa hayat baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dianggap sebagai antara sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah di satu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berterus terang dengan Muaz. Bila mana pada ketika itu
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menunggang unta dan Muaz membonceng ataupun menumpang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta yang sama. Terlihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan para sahabat. Maka di antara kata-kata yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, Nabi mengatakan, "Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuk. Wallahi, inni la uhibbuk." Wahai Muaz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW. Itu yang kita maksudkan tadi. Muaz bin Jabal radhiyallahu an menjadi antara sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini sudah pastinya membangkitkan rasa semangat untuk terus kuat berpegang dengan iman yang dah sedia ada pada diri Muaz ini sendiri. Dan ia melalui kehidupannya, ia berada di bawah asuhan Nabi SAW seperti mana para sahabat yang lain dalam kehidupan bersama baginda di Al-Madinah Al-Munawwarah. InsyaAllah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kisah Muaz bin Jabal ini ada banyak lagi, termasuklah apa yang kita katakan di awal tadi, sabda Rasulullah SAW, orang yang paling tahu di kalangan umatku tentang halal dan haram, itulah dia Muaz bin Jabal. InsyaAllah dalam siaran yang selepas ini, siaran kedua ini, kita akan sambung lagi kisah Muaz bin Jabal radhiyallahu an, yang orang yang diakui oleh Nabi SAW sebagai wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku sangat cinta kepadamu. Mudah-mudahan sekelumit daripada sirah sahabat agung ini menjadikan kita insya-Allah menggapai cinta Nabi, cinta Rasul, dan dalam waktu yang sama juga walaupun Nabi tidak bersama kita, kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bersama-sama dengan para sahabat yang dicintai oleh Rasul SAW. Allahumma amin. Terima kasih di atas kesudian bersama. InsyaAllah kita akan sambung dalam siaran yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.